fokuslah kepada redha Tuhan, bukan kepada. Maka layaknya kita jangan terpengaruh, kita jangan cepat terpesona di mana-mana tempat yang kita daripada Tuhan, kita kembali kepada Tuhan itu sendiri. Jadi kalau itu yang kita buat, kita tak melihat, kita tak berbangga, kita tak rasa megah dengan apa yang kita buat. Kerana kita tahu tujuan dan matlamat. Kalaulah kita nak kepada yang lain, kita seperti kaldai yang kerja dia duk pusing jalan, lalas tempat tu juga yang dia balik. Jangan jadi macam tu. Kita tak akan selamat daripada belenggu-belenggu yang akan merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita berhenti di mana-mana tempat yang Allah Taala tunjuk dan bagi kat kita. Itu tujuan dia bagi tahu, supaya kita benar-benar innalillah, daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kita semua akan kembali. Okey. Okey. Apa yang dicerita dalam tu? Okey, baik. Saya baca ayat demi ayat, Ustaz. Betul, Ustaz. Satu-satu. Okey, boleh. Okey, ayat yang pertama, jangan berpindah dari syirik yang terang ke alam syirik yang samar. Okey. Kita tak buatlah syirik jali, kita tak buat syirik kubra, syirik besar. Syirik kubra ni menyembah sesuatu kerana kita mempercayai apa yang kita sembah. Jadi terang kita menyembah selain daripada Allah, kita memperhambakan diri kita kepada selain daripada Allah. Itu syirik khafi, itu syirik kubra. Dan kalau kita tak lari daripada syirik kubra, syirik yang besar, syirik jali, syirik yang jelas, janganlah pula kita sampai kepada syirik sughra, syirik yang kecil. Kita sampai kepada syirik yang samar. Kita nak lari daripada syirik besar, kita sampai kepada syirik kecil. Dalam hal syirik, tak ada beza. Besar atau kecil, tetap sama di sisi Allah. Maka, janganlah kita daripada menyembah benda, nak lari, tiba-tiba kita sembah diri kita sendiri atas sifat-sifat syirik tu. No? Antaranya, ada sifat riak, sifat ujub, sifat sum'ah, dan sifat takbur. Maka janganlah kita lari kepada sana, sebab dia akan menjadikan kita seperti kaldai yang berputar di penggilingan. Itu yang dimaksudkan tu. Kita keluar daripada syirik kubra, kita terus pergi kat Tuhan. Tak ada Allahu Akbar. Putus. Saya sabar.
Halo, Li? Li? Halo? Ada, dengar. Dengar? Halo? Dengar Ustaz, dengar. Ya, dengar sekarang Ustaz. Okey. Alhamdulillah, dengar. Gimana, Li? Tunggu Ustaz, no? Tunggu Ustaz, no? Baik. Apa? Biasalah main dengan Main internet benda ni. baru ni macam ni, ha? Nama-nama terah lah nanti. Okey dah Ustaz. Okey dah, okey, sambung Ustaz. Li, sambung. Ya. Okey, Hello? sambung. Okey, boleh. Li, Okey, saya sambung. Ya. sambung. Okey, baik. Okey, amal kebaikan yang dinodai oleh riya, sum'ah, tidak dianggap oleh syariat atau tidak diterima oleh Allah. Okey. Jadi kita jangan beramal dengan riak. Sebab riak adalah syirik. Riak ni apa dia? Dia beramal untuk diketahui umum, diketahui orang. Jadi amalan dia bukanlah untuk mendekatkan diri pada Allah, tapi untuk diketahui orang. Supaya dia dapat pengiktirafan daripada manusia atas amalan yang dia buat. Maka ini tak akan diterima pakai di sisi Allah Ta'ala kerana adanya sifat riak. Tuhan kata, fawailul lil musallin. Celakalah mereka yang mendirikan salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka-mereka yang solat dengan kelalaian, tak betul-betul. Alladzina hum yura'un, dan mereka solat dengan riak. Maka riak itu adalah syirik khafi, menduakan Allah dengan amalan yang kita buat. Maka tak layaklah kita beramal sedemikian. Baik. Itu yang dikatakan riak tu. Masa apa tu berpuasa, puasa sunat lah. Nak kena tunjuk-tunjuk ke orang supaya orang tahu kata kita puasa. Walaupun dengan isyarat tubuh, walaupun dengan percakapan. Maka dikatakan ianya sebagai syirik khafi. Baik. Boleh sambung Ustaz? Ya, boleh sambung. Okey. Dan apabila telah bersih dari semua itu, kemudian beramal terdorong oleh kerana menginginkan kedudukan atau kekayaan atau keramat dunia atau akhirat. Sebab itu masih termasuk alam hawa nafsu. Tetapi belum mencapai tujuan ikhlas yang bererti bersih dari segala tujuan selain melulu kepada Allah. Ya, persoalannya di sini, macam mana nak dapat ikhlas tu? Macam mana kita nak boleh mendapat amalan yang ikhlas? Macam mana? Dan apa dia konsep ikhlas tu? Ikhlas ni yang sebenar-benarnya bersih. Bersih dari niat dan tujuan kerana dia mengenal. Dia beramal bersih daripada pahala, bersih daripada syurga, bersih daripada nama, bersih daripada pengaruh dan kedudukan. Kenapa? Kerana dia mengenal Tuhan. Jadi macam mana nak dapat bersih? Macam mana dapat ikhlas? Orang yang beramal ni mesti mengenal Tuhan. Bila dia beramal, dia menyedari tentang